Shalom saudara dan saudari, mari kita mendekati Tuhan. Kita menyanyikan lagu Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan kerana kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di syurga, kami bersyukur. Engkau adalah Bapa yang kekal. Engkau adalah Tuhan yang selalu berada di sisi kami, tak kira apa jua yang melanda kami. Kami bersyukur pada awal pagi ini Bapa. Kami boleh memulai setiap hari kami dengan mendekati Tuhan Bapa. Biarkanlah Engkau sekali lagi berbicara dengan kami Bapa melalui firman Tuhan pada pagi ini Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, pagi ini biarkanlah kita merenung daripada Mazmur 40 ayat 13 hingga 18. Aku dikelilingi banyak kesusahan, jumlahnya tidak terkira. Dosa-dosaku telah mengejar aku, sehingga aku tidak dapat melihat. Jumlahnya melebihi rambut di kepalaku, dan aku kehilangan semangat. Ya Tuhan, selamatkanlah aku. Ya Tuhan, cepatlah tolong aku. Biarlah mereka yang cuba membunuh aku dikalahkan dan dibingungkan. Biarlah mereka yang gembira kerana kesusahanku dipukul mundur dan dipermalukan. Biarlah mereka yang mengejek aku terkejut dan malu kerana dikalahkan. Semoga semua orang yang datang kepadamu bergembira dan bersukacita. Semoga mereka yang bersyukur bagi penyelamatanmu sentiasa berkata, sungguh agungnya Tuhan. Aku lemah dan tidak berdaya, tetapi Engkau ya Tuhan mengingati aku. Engkaulah penolong dan penyelamatku. Cepatlah datang menolong aku ya Allahku. Saudara dan saudari, ayat pada pagi ini mengingatkan kita bahawa kita ini adalah seorang yang penuh dengan dosa. Saudara dan saudari, mari kita baca ayat 13 sekali lagi. Aku dikelilingi banyak kesusahan, jumlahnya tidak terkira. Dosa-dosaku telah mengerjah aku, sehingga aku tidak dapat melihat. Jumlahnya melebihi rambut di kepalaku, dan aku kehilangan semangat. Saudara dan saudari, di sini mengingatkan kita bahawa kita sebenarnya penuh dengan dosa, saudara dan saudari, sehinggalah dosa kita itu melebihi jumlah di rambut saya. Walaupun rambut saya ini walaupun sudah pendek, walaupun sudah sikit, tetapi masih banyak, saudara dan saudari. Tetapi bayangkan, dosa kita melebihi jumlah rambut kita, saudara dan saudari. Dan ini mengingatkan kita bahawa, saudara dan saudari, setiap kita mungkin mengakibatkan kesusahan itu. Setiap dosa kita yang mengakibatkan kesusahan. Kalau kita meneliti, saudara dan saudari, boleh dikatakan majoriti, bukan semua, majoriti kesusahan yang kita hadapi pada hari ini
ini mungkin diakibatkan oleh dosa diri sendiri. Kalau kita banyak hutang kepada bank, kepada along, itu mungkin diakibatkan oleh sikap kita yang memboros, sikap kita yang tidak menjimatkan wang, sikap kita yang suka membeli belah dan sebagainya. Ataupun ada orang yang judi, ataupun ada orang yang sabung ayam dan sebagainya, menyebabkan kamu banyak hutang. Saudara dan saudari, saya rasa kebanyakan kesusahan itu diakibatkan oleh dosa diri. Dan mungkin hubungan kita dirosakkan. Mungkin kerana kita yang merosakkan hubungan itu, saudara-saudara. Mungkin kerana tingkah laku kita, kata-kata kita yang menyebabkan orang lain membenci kita, ataupun menjauhkan diri daripada kita, ataupun berperang dingin dengan kita, saudara-saudari. Nah, ini semua kebanyakan dosa, kebanyakan kesusahan itu diakibatkan oleh dosa kita sendiri, saudara-saudari. Dan dosa kita itu menyebabkan kita hilang semangat. Saudara dan saudari, dosa kita itu terlalu banyak. Dan saya pun fikir, walaupun mungkin tiap-tiap hari kamu mengikuti YouTube saya, mungkin tiap-tiap hari saya mendekati Tuhan, saudara dan saudari. Tak perlu cakap orang lain, saya mengimbas dalam hidup saya sendiri. Walaupun tiap-tiap pagi saya mendekati Tuhan, tetapi saya tetap melakukan dosa pada setiap hari. Mungkin saya marahlah, panas baranglah, geramlah, bencilah, ataupun membohonglah, ataupun malaslah, dan semua sebagainya, saudara dan saudari. Kita masih lagi melakukan dosa meskipun setiap pagi kita mendekati Tuhan. Itulah, saudara dan saudari, di atas pemazmur sama juga. Walaupun dia selalu mendekati Tuhan, memuji Tuhan, tetapi dia memperhatikan bahawa dosanya terlalu banyak sehingga tidak terhitung, mengakibatkan kesusahannya itu mengelilingi dia, saudara dan saudari. Jadi waktu kita dikelilingi, dikepung oleh kesusahan, tak perlu kita komplain, tak perlu kita mengadu kepada Tuhan, kerana itu mungkin akibat daripada kesalahan ataupun dosa kita sendiri. Saudara dan saudari, apa yang menghiburkan di sini ialah ayat 14 sampai 16. Mari kita bacakan. Ya Tuhan, selamatkanlah aku. Ya Tuhan, cepatlah tolong aku. Biarlah mereka yang cuba membunuh aku dikalahkan dan dibingungkan. Biarlah mereka yang gembira kerana kesusahanku dipukul mundur dan dipermalukan. Biarlah mereka yang mengejek aku terkejut dan malu kerana dikalahkan. Saudara dan saudari, di sini ingatkan kita bahawa walaupun kita penuh dengan dosa, setiap hari mengulang-ulangi dosa yang sama, tetapi saudara dan saudari, Tuhan juga tetap setiap hari berkali-kali menolong kita dan menyelamatkan kita, saudara dan saudari. Bayangkan, saudara dan saudari, bagaimana Tuhan ini begitu baiknya, saudara dan saudari. Walaupun kita bersalah, walaupun kita berdosa, walaupun kita menjauhkan diri daripadanya, walaupun kita tidak mengagungkan, tidak menjalankan, tidak menuruti kehendaknya, saudara dan saudari, tetapi Dia masih tetap menyelamatkan kita, menolong kita setiap hari, setiap kali, saudara dan saudari. Nah, ini mungkin memang kerana Tuhan menganggap kita sebagai anak kesayangannya, saudara dan saudari. Dan ini menyebabkan Tuhan mungkin sudah memanjakan kita, saudara dan saudari. Betulkah? Adakah Tuhan memanjakan kita? Kalau saya imbas kembali dalam hidup saya ini penuh berdosa, tapi Tuhan tetap begitu mengasihi saya, berkali-kali menyelamatkan saya, berkali-kali menolong saya. Saya memang fikir Tuhan memang terlalu memanjakan saya, saudara dan saudari. Tetapi saudara dan saudari, saya mohon agar Tuhan membantu saya supaya saya menghargai kemanjaan itu, menghargai kasihnya yang tidak keterbatasan itu, saudara dan saudari. Oleh kerana mungkinlah oleh sebab kita ingat penyelamatan Tuhan itu terlalu mudah, terlalu senang. Tak apalah, Tuhan akan tolong. Tak apalah, Tuhan akan ampuni. Tak apalah, Tuhan akan selamatkanlah sekali lagi. Itulah menyebabkan kita mungkin kita tidak menghargai kasihnya, saudara-saudari, sehingga kita menyalahgunakan kasihnya dan kita mengulang-ulangi dosa kita walaupun sudah banyak mengalami pertolongan dan penyelamatan Tuhan. Saudara dan saudari, saya ada seorang saudara. Saudara ini dikasihi oleh ibu bapaknya. Begitu mengasihinya kerana dia anak sulung. Jadi dia memang suka, dia memang kaki judi lah, saudara dan saudari. Dia kaki judi dan banyak hutang. Banyak kali dia hutang judi bola sepak lah, judi di kasino lah, judi di kasino online dan sebagainya. Dan setiap kali, saudara dan saudari, bila dia banyak hutang, dia akan telefon mama. Walaupun dia tidak balik rumah, dia memang tidak tidur di rumah, saudara dan saudari. Lama sudah dia tidak balik rumah, tapi
Tapi bila dia banyak hutang, dia akan telefon, Mak, saya ini seorang yang berdosa. Saya nak pengampunan Tuhan. Dia akan bercakap manis-manisan. Dia akan minta bapa mama dia menolong dia. Saudara dan saudari, bukan yang sikit, saudara dan saudari. Setiap kali dia hutang berpuluh-puluh ribu, bahkan saudara dan saudari beratus ribu dia hutang hanya kerana judinya, saudara dan saudari. Tetapi kami hairan walaupun kami banyak menasihatkan ibu bapanya supaya jangan menolong dia lagi, saudara dan saudari. Tetapi ibu bapanya walaupun marah, walaupun patah semangat, walaupun kecewa terhadap anak ini, tetapi akhirnya 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, ibu bapanya tetap bawa dia pergi ke bank, keluarkan FD ini, keluarkan duit ini, keluarkan itu, dan untuk menolongnya membayar, menjelaskan hutang judinya. Saudara dan saudari, ini menyebabkan saudara saya ini langsung tidak takut hutang. Dia tidak takut. Setiap kali dia masih mengulangi judi, walaupun dia setiap kali kata saya mau insaf, saya mau bertaubat. Tetapi saudara dan saudari tidak berjaya. Setiap kali selepas ditolong ibu bapanya, dia masih ada hati ingin mencuba. Bagi orang kaki judi, dia memang harap, dia memang rasa, walaupun saya kalah, tapi asalkan saya masih berjudi, saya belum habis kalah. Itu tanggapan mereka, saudara dan saudari. Jadi dia masih mau cuba. Dia masih ingat, satu kali kalau saya kalau saya bernasib baik, saya akan untung balik. Itu tanggapan mereka. Jadi semakin dia berjudi, semakin banyak dia berhutang. Semakin banyak berhutang, setiap kali dia telefon mama, minta tolong mama sekali lagi. Terlalu mudah mama tolong dia. Saudara dan saudari, inilah Tuhan kita terlalu mudah menolong kita. Kita tidak perasan, saudara dan saudari, bukan sesuatu yang mudah bagi Tuhan untuk menyelamatkan kita, saudara dan saudari. Bahkan dia perlu mengorbankan nyawa dirinya. Dia perlu mengorbankan nyawa dirinya di atas kayu salib hanya untuk menyelamatkan dan menolong kita. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini bukan sesuatu yang murah, saudara dan saudari. Bahkan tidak ternilai. Tidak terhitung nilainya, saudara dan saudari. Tapi saudara dan saudari, biarkanlah kita boleh menghargai kasih Tuhan, bukan menyalahgunakan kasih Tuhan ini. Saudara dan saudari, ayat 17 dan ayat 18 mengingatkan kita. Setelah kita mengalami pertolongan Tuhan dan penyelamatan Tuhan, apa yang patut kita lakukan? Ayat 17. Semoga semua orang yang datang kepadamu bergembira dan bersukacita. Semoga mereka yang bersyukur bagi penyelamatanmu sentiasa berkata, sungguh agungnya Tuhan. Saudara dan saudari, ayat 17 ini kata, setelah kita mengalami penyelamatan dan pertolongan Tuhan, kita harus menghargai, kita harus membalasi kasih-Nya dengan hati dan hidup yang penuh bersyukur, saudara dan saudari. Di sini dia kata, hendaklah kita sentiasa berkata, sungguh agungnya Tuhan. Hendaklah kita selalu memuji namanya, memuji Tuhan kita melalui bukan saja bahasa kata-kata kita, tetapi melalui seluruh hidup kita, melalui tingkah laku kita, kita mau memuji Dia setiap hari. Biarlah Tuhan dipermuliakan melalui corak hidup kita setelah kita mengalami penyelamatannya. Dan saudara-saudari, bagaimana kita bersyukur lagi? Ayat 18, setelah kita mengalami penyelamatan Tuhan, haruslah kita mengagungkan Tuhan kita sebagai Tuhan dan Allah kita dalam hidup kita. Kita perlu lakukan segala sesuatu bukan untuk keseronokan diri sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk Tuhan kita, Allah kita, saudara-saudari. Hendak kita ikutlah dan jangan junjunglah perintahnya, junjunglah kehendak Tuhan ini, saudara-saudari. Kerana saudara-saudari di sini kata, aku lemah dan tidak berdaya. Memang kita lemah. Kita tidak mampu hidup tanpa penyertaan Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudari, kita haruslah membalasi kasih-Nya dan kita agungkan Dia sebagai Tuhan dan Allah kita, supaya kematian Tuhan di atas kayu salib itu tidak disia-siakan, tidak disalahgunakan kasih-Nya. Saudara dan saudari, meskipun di antara kawan, ya, kalau kawan telah menolong saya pasti akan bersyukur dan saya akan kata, kalau lain kali kamu ada kesusahan, ada masalah, saya pasti akan menolong kamu. Ini adalah sikap saling tolong menolong, balas membalasi kasih saya. Betulkah? Tapi saudara dan saudari, tetapi bila kita menghadapi dengan kasih sayang Tuhan, banyak di antara kita
kacang lupakan kulit. Saudara dan saudari, biarkanlah Tuhan mengampuni kita supaya kita tidak menyalahgunakan kasih-Nya. Jadi hari ini mengingatkan kita bahawa betapa banyaknya dosa kita. Jangan kita mengulangi dosa, jangan kita menyalahgunakan kasih Tuhan, tetapi kita harus membalasinya dengan hati dan hidup yang penuh bersyukur, ya. Kita memuji Dia dalam segala sesuatu dan kita agungkan Dia sebagai Tuhan dan Allah kita. Amin.